Jadi dua bahagian surau ini dipisahkan dengan dinding. Yang ni dunia, yang sana akhirat, tengah-tengahnya barzakh. Barzakh ini muqaddimah pada akhirat. Sebab tu Nabi beri satu signal, maknanya siapa masuk dalam alam barzakh, dalam kubur, cantik kuburnya, insya-Allah fama ba'daha aisar. Kan? Orang hari ni kalau pergi meminang, siapa ketua rombongan? Power dia. Kalau power dia tak pergi, sesat rombongan. Sebab yang paling kerap pergi rumah perempuan, power dia. Orang dulu perempuan bila dipinang tak keluar bilik, bukan dia yang bawa air, tak ada. Menyorok dalam bilik, bukan dalam bilik, bawah katil menyorok. Allahu akbar. Dan ayah pula bila orang habis pergi meminang, dia cakap ke anak, tadi orang pinang kamu, kamu suka. Anak tak kata ya, diam je, muka merah macam Doraemon. Bahawa ayah dia faham, anak dia setuju. Itu orang dulu. Orang lah ni dah. Dia balik bawa dia punya power 2-3 orang. Ayah pilih mana yang suka. Setuju tak? Aku kau tanya. Orang yang macam ni, bila dia kahwin yang jenis tak berjumpa, yang tak pernah bercinta, tiba-tiba kahwin. Allahu akbar. Malam pertama merupakan malam yang paling ringkas dan cepat. Tak ada fikir nak bersama, tetapi hanya memikirkan macam mana nak mengenal. Baru nak kenal siapa suami dia, baru nak kenal siapa isteri dia, nama siapa, IC berapa, sekolah mana, tak sekolah ke. Baru nak kenal, ayah pula Pak Imam masjid. Baru nak kenal tu, tok, jom masjid dah. Nak ceritanya malam berlalu macam sesaat sahaja. Ini maksud tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Maksud malaikat duduk kat kubur tu sekejap. Orang yang jahat rasa berpuluh, beratus ribu tahun. Bila kiamat? Bila kiamat? Bila kiamat? Sedangkan yang minta kiamat cepat itu, dia dalam keadaan diseksa, dia minta dalam keadaan cepat. Untuk apa? Seolah-olah dia merasakan kiamat itu membebaskan dari seksaan yang teruk di alam barzakh. Sedangkan barzakh itu seksaannya baru muqaddimah sahaja. Allahu akbar. Dalam keadaan inilah kita lihat, kita duduk di satu alam yang orang selalu lupa. Dia berlaku bila matilah ni, baru terkenang, baru teringat. Satu yang dipanggil iaitu perasaan penyesalan. Kalaulah aku. Dia minta pada Allah. Dia kata, qala rabbirji'uni la'ali a'malu salihah fima taraktu. Wahai Allah, kembalikan aku dunia, aku nak buat amal-amal soleh yang aku tinggalkan dulu. Ada yang sebut, lau akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Allah, balikkan aku kat dunia walaupun sesaat. Aku nak bersedekah, aku nak pergi kuliah, aku nak sembahyang, aku nak baca Quran, aku nak buat baik, aku nak berzikir ya Allah, aku menyesal, aku nak bertaubat ya Allah. Penyesalan ini ialah dipanggil penyakit bagi orang yang mati. Tuan-tuan perasan tak? Orang dah mati, tak ada seorang pun balik jumpa orang hidup. Perasan? Dekat sini, dekat UK Perdana ni, ada orang meninggal, dia balik jumpa tuan-tuan, ada? Tak ada? Ke ada? Kalau ada nak belajar ni, ilmu orang mati hidup balik ni, tak ada Tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab setiap orang mati, dia bawa pengalaman peribadi masing-masing. Yang baik dia mati, dia dapat pengalaman peribadi dia, dia tak boleh share dengan orang. Orang yang jahat, dia mati, disiksa, dia dapat pengalaman peribadi dia di atas siksaan, dia tak boleh beritahu pada orang. Tak ada orang mati hari ni, kita ke bumi, dia balik, dia cakap kat anak dia, solatlah kamu, ayah teruk kena balut ni. Tak ada. Tak ada orang mati dia kata kat anak dia, kamu sedekahlah banyak, ayah sedekah dulu rasa kurang, seronok betul, ayah sedekah 10 sen dia dekat surau Seri Baiduri.
Ini pun tak tahan dah dengan dia punya ya salam. Tak ada. Sebab itu Allah rahsiakan. Kalaulah dosa pahala itu Allah zahirkan sekarang, tuan-tuan suka tak? Tuan-tuan, pahala tu Allah zahirkan dalam bentuk emas. Datang surau ni, hari ni dapat 10 jongkong. Balik lepas kuliah dapat emas. Besarnya Gunung Ledang. Tuan-tuan pun payah nak simpan kat mana? Tu yang Allah rahsiakan. Kadang kita minta melampau-lampau, ya Allah bagi aku kapal terbang 10 biji Boeing 747. Nak simpan mana? Ya UK Perdana ni nak simpan kapal terbang, simpan mana? Kalau minta tu agak-agak lah tuan-tuan. Sebab tu banyak hikmahnya yang Allah sebutkan. Renungkan apakah mereka memiliki benteng kuat yang dapat melindungi diri mereka dari kematian. Dan apakah mereka punyai perisai kokoh untuk menghadapi al-maut itu, renungkan. And hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rizqa. Rikzah. Maksudnya, adakah kamu melihat seorang pun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Surah Maryam ayat 98. Maksudnya apa? Adakah orang dah mati itu balik jumpa beritahu kat kita? Tak ada. Baik cerita baik atau cerita buruk, tak ada. Nak ceritanya begitu. Cuma kadang-kadang ada orang yang Allah nak bagi dia rasa bertaubat. Kadang-kadang Allah bagi dia apa yang Allah tak bagi pada orang lain. Ada seorang pakcik tu, dia meninggal. Sebelum dia meninggal, dia pengsan tuan-tuan. Lama dia pengsan. Bila dia pengsan, dia berubah dalam hidup dia. Jadi orang yang pergi surau, orangnya jadi pendiam. Pernah juga dulu orang yang peminum arak, penjudi. Bila dia pengsan, dia hidup balik. Lepas tu tak lama dia mati. Tapi bila dia hidup balik tu, dalam keadaan dia berubah. Allah sayang kat dia, Allah tunjukkan sedikit daripada perkara ghaib tentang azab. Pakcik tadi tu dia cerita, dia kata ada orang tua datang dalam ketika dia pengsan. Dia cerita kat saya, dia datang, kemudian orang tua tu bawa dia berjalan jauh, penat, dan dia tak bercerita habis. Dan dia tak nak bercerita, dan saya pun tak nak korek cerita dia, takut benda tu sensitif bagi dia. Saya diam saja. Cuma perkara yang berlaku padanya itu harus pada sisi Allah. Lalu dia berubah, duduk kat masjid, dan sebulan ataupun 2 bulan, sebulan lebih sebelum dia meninggal, dia duduk kat surau, kat rumah dia banyak termenung. Tuan-tuan, termenung dia. Apa yang dia rasa kita tak tahu. Tetapi daripada perubahan ini dapat dilihat bahawa ini kehidupan yang Allah nak merubah diri seseorang. Sebab tu kita tak tahu penghujung hidup seseorang. Walaupun disebut man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidup dia menyebut la ilaha illallah, dia masuk syurga. Tu yang tadi disunatkan kita paling tidak nak tidur mengucap 2 kalimah syahadah, kot-kot mati sedang tidur. Di samping orang yang nak meninggal itu, Allah mengajar dia boleh mengucap, sebab Allah perteguhkan imannya dengan la ilaha illallah, mati boleh mengucap. Dan yang ketiga, ada orang dia mati tak dengar kat telinga kita, yang tunggu dia mengucap, kita juga kena bersangka baik. Sebab bila kita tak mendengar dia mengucap la ilaha illallah, bukan bermakna dia mati nanti matinya tak baik. Sebab kita rujuk pada hadis sahih itu tadi. Sebab kita kena bersangka baik. Yang keempat ni susah sikit nak jaga mulut. Hatta orang yang melihat orang mati nazaknya lama, nazaknya teruk, terkencing, terberak, melolong, menjerit berbulan-bulan, bukan bermakna dia mati teruk. Walaupun kita tak nak mati yang macam tu, ada yang orang matikan dia macam itu, Allah nak bersihkan dosa-dosa dia. Bila dia mati, dia tak diseksa lagi di alam barzah. Jenis yang keempat pun ada tuan-tuan. Mengajar kita apa? Supaya sentiasa bersangka baik pada setiap orang manusia. Lebih-lebih orang pergi surau masjid. Tak.
Kenapa saya kata surau masjid? Dia macam ni tuan-tuan. Kalau orang surau masjid, dia suka mengumpat, membawang, orang tak pergi masjid lagi teruk. Dia indikator dia gitu. Kalau orang pergi masjid, dia curi selipar, yang tak pergi masjid, dia merompak bank. Macam tu, faham Ke tak faham? Orang dengar kuliah, kuat isap rokok. Orang tak dengar kuliah, isap dadah lah tuan-tuan. Ke salah saya punya hipotesis saya ni salah? Boleh terima lah kan, walaupun bukan Quran, lebih kurang begitu. Nak sebutnya, orang pergi masjid, orang suruh orang baik. Lalu perubahan itu mesti datang daripada orang yang baik. Kan? Saya Ustaz dengan mak dah 5 tahun tak balik kampung. Kenapa? Gaduh Ustaz. Raya pun tak balik Ustaz sebab saya gaduh, berbalah dengan mak. Tuan-tuan, yang cakap ni orang pergi masjid. Boleh terima tak orang pergi masjid, gaduh dengan mak 5 tahun tak balik kampung? Ini macam tak pergi masjid namanya. Orang yang baik pergi masjid takkan buat benda macam ni. Sebab itu kita kena faham bagaimana ayat itu tadi. Tak ada orang dah meninggal balik beritahu, tak ada. Maha suci Allah satu-satunya perkasa dan berkuasa, sesatu-satunya yang akan tetap kekal. Azan belum? Berapa minit lagi Okey, azan kita berhenti Tak jadilah nak berhenti subuh, tuan-tuan baik. Tak jadi. InsyaAllah ni nak warming up lah. Minta kepada Allah kita buat macam awal PKP tu ikhlasnya kita minta bangun malamnya kita buat 1 juta istighfar 1 malam, kita mohon keampunan Allah sebab kita takut Allah uji kita lagi, kita tak berdaya nanti nampak dah gede-gede ada pula kes-kes tempatan kalau mari kluster lagilah dahsyat. Nak sebutnya apa sahabat-sahabat, Allah sedang menguji kita. Jangan terlalu gembira dan kita lupa dan kita buat maksiat yang sama. Jangan. Banyakkan mohon ampun, kurangkan maksiat, kerana itu sebahagian daripada penolakan azab atau bala atau malapetaka dari Allah. Dia menjadikan kubur sebagai penjara dan tahanan yang sangat sempit bagi orang yang celaka sampai pengadilan nanti. Maknanya kubur tu sudah menjadi apa dia? Menjadi penjara dan juga tempat diseksa. Sebab tu permulaan nikmat mati, permulaan azab juga mati. Masuk alam barzakh, muqaddimah pada akhirat. Sebelum jumpa akhirat, jumpa barzakhun. Disebut dalam Al-Quran min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh ni berdinding. Ni dinding. Sebelah ni kompartmen lain. Di sini dia memisahkan di antara 2 bahagian. Jadi 2 bahagian surau ini dipisahkan dengan dinding. Yang ni dunia, yang sana akhirat, tengah-tengahnya barzakh. Barzakh ini muqaddimah pada akhirat. Sebab tu Nabi beri satu signal maknanya siapa masuk dalam alam barzakh, dalam kubur, cantik kuburnya, insya-Allah fama ba'daha aisar. Lepas daripada barzakh, insya-Allah syurga. Siapa masuk dalam alam barzakh, alamnya teruk, Nabi kata fama ba'daha as'ab, lebih payah lagi, iaitu neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Insya-Allah. Semoga selawat serta salam sentiasa dilimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik berbagai mukjizat yang nyata dan tanda-tanda kerasulan yang mengagumkan, serta segenap keluarga dan sahabatnya. Lalu Rasulullah tinggalkan kita Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat dia. Nabi lain wafat, mukjizat dia bawa sekali. Rasulullah punya sayang tuan-tuan kat Seri Baiduri, dia pergi meninggal, dia wafat, dia tinggalkan ni dia, pusaka dia Al-Quran bersama kita sebagai panduan supaya tak sesat. Kasihnya dia tinggalkan mukjizat dia kat kita. Cuma kita tak pegang mukjizat dia, kita pegang benda lain. Yang tu yang menjadi masalah. Jadi kita tidak ada jiwa tidak besar. Kaedah orang fikir, dia kata apa? HOT, higher order thinking. Orang yang beriman ni dia fikirnya jauh, tinggi sangat. Sebab Quran ni untuk orang yang jiwanya besar, fikiran dia besar, bukan kepala besar atau besar kepala. Tapi orang yang jiwanya besar, orang yang jiwa besar saja yang boleh memahami apa dia? Kehidupan yang besar, yang lebih luas, iaitu wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal sifat dia
Tiba-tiba orang yang jiwa besar, fokus di dunia yang kecil, sekangkang kata. Ini orang yang jiwa kecil. Dia tak ada bekalan yang banyak untuk pergi bila dia mati. Dan kerja jiwa besar, kerjanya besar-besar semua. Besar-besar. Ustaz, lembu yang paling mahal untuk korban kat mana Ustaz? Saya nak yang 70,000, 100,000. Itu jiwa besar. Bukan Ustaz, korban yang paling murah kat mana? Ada. Ayam seekor. Sebab jiwa besar. Jenak yang besar. Bukan masalah duit, tidak. Orang Bangladesh, orang berumah, tuan-tuan, kerja mana? Pasal buruh selayang, kerja car wash, kerja cleaner. Tengok lembu korban dia macam gajah. Kenapa? Jiwa dia besar. Bawa duit nak beli lembu tu, ni RM1, RM5, ikat mati tu, ikat tepi, ikat mati, besar-besar, timbang kilo. Dia simpan duit, dapat banyak, masuk banyak, dapat sikit, masuk sikit. Cukup setahun nak korban, buka dia punya simpanan. Ini kaedah mereka. Sebab tu jiwa besar dia mari dengan kefahaman dua, pengurusan. Berat Ustaz 700 satu bahagian. 700 bagikan 365 hari, sehari dia simpan RM1.19. Kalau dia isap rokok satu hari 3 kotak, satu rokok RM16, dia boleh simpan setahun RM12,000. Tapi kenapa tak boleh nak korban bukan satu, walaupun satu bahagian? Jiwanya kecil. Kenapa tak boleh pergi haji? Orang yang simpan rokok 3 kotak sehari, dia boleh 12,000, boleh pergi muassasah. 2 tahun boleh pergi package, 3 tahun package lagi mahal. Kenapa tak ada? Tak ada pengurusan. Pengurusan nafsu tidak diurus dengan baik. Kalau diuruskan dengan baik, bukan saja diri dia, harta, anak dia sembelihnya, Allah yang arah ini ketaatan. Kenapa? Jiwanya besar. Sebab Allah nak membawa kita kepada orang yang jiwanya besar, orang yang beriman. Sebab tu apa Allah sebut dalam Quran? Dalam Quran apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu punggung dia jauh dari tempat tidur. Maksudnya orang yang jiwa besar tidurnya sikit, solatnya banyak, doanya banyak. Hidupnya susah dalam beribadah pada nafsu, tapi sangat manis dan lazat bila dapat taat pada Allah. Ini orang yang jiwa besar. Tidurnya sikit. Kita sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Pantang kuliah tidur, bila tidur mesti kuliah. Orang jiwa besar makannya sikit. Nabi puasa tak puasa, bukanya sama je. Nabi standard dia sama sepanjang tahun. Ramadan tak Ramadan, makan Nabi sama. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, bulan berganti bulan aku melihat 3 bulan berlalu. Rumah tangga Nabi, rumah tak berasap. Tak ada makanan, tak masak. Kita kalau rumah tak berasap, maksudnya makan kat jimat tom yam tu. Dalam keadaan itu dunia Nabi. Tetapi akhirat dia, Nabi sembahyang kaki bengkak, lama berdiri kaki bengkak. Puasa Nabi sampai sahabat kata, tengok Nabi puasa sunat, nampak macam bila dia puasa tu macam Nabi tak buka langsung, nampak ketika dia buka macam Nabi tak puasa langsung. Begitu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan dia begitu. Nabi meninggal Isnin. Bila Nabi dikebumikan Rabu. Banyak sebab lah, banyak cerita dia. Sebab lambat tu banyak cerita. Malam Nabi jenazah masih kat rumah, lampu pun tak ada. Siti Aisyah radhiyallahu anha pinjam jiran minyak nak hidupkan lampu kat rumah jenazah Nabi yang mulia kat situ. Nabi tak tinggalkan minyak sikit pun untuk rumahnya. Tetapi cuba tengok akhirat kerja buat Rasulullah, amal-amal, subhanallah. Tu yang saya kata jiwa besar. JB ni bukan jiwa baru. JB ni jiwa besar. Dan aras fikir dia tinggi. Dia tak fikir rendah-rendah ni. Higher order thinking. Fikir nak benda yang berat dia cari, yang susah je. Sebab tu kita buat rumah. Tuan-tuan pernah tak buat rumah, harga rumah 100,000, tuan-tuan ada duit 50,000? Pernah buat? Tak ada dah. Sebab buat rumah kita memang kita rasa berat. Cuba buat rumah Allah, buat masjid. Kenapa kita berani buat dengan duit yang kita ada RM100?
Sebab Allah akan datangkan pertolongan kepada orang yang jiwanya besar. Percaya tak? Tak percaya kan? Saya nak buat satu madrasah dekat Pulau Indah. Malam bincang dengan arkitek 6 juta. Tuan-tuan tanya saya, ada duit tak malam ni? Tak ada, tuan-tuan. Kenapa Ustaz berani buat? Sebab buat kerja Tuhan saya berani. Bangunkan madrasah saya berani. Tapi kalau buat rumah saya 6 juta, saya takkan mampu, saya tak boleh buat. Dia tidak ada kekuatan. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu tidak ada. Sebab tu Allah mengajar kita jadi orang yang berjiwa besar. Tahu? Dia tak main kecil-kecilnya. Walaupun susah, payah, tak tidur malam, kita kan duduk dalam keadaan termenung, kita memikirkan ummah. Memikirkan. Apa jadi kalau tak ada orang lagi yang apa Quran. Quran ni tuan-tuan, ni besok ni ayat-ayat ni Allah ambil tuan-tuan. Tuan-tuan buka besok nak baca, tinggal lembaran kosong. Huruf ni tak ada tuan-tuan. Ketika itu apa yang kita harapkan? Hafalan. Berapa orang yang dalam kawasan ni menghafaz Al-Quran? Itu. Saya tak payah. Payah sangat 30 juzuk tuan-tuan . Dalam kawasan kita ni ada seorang dia hafal surah As-Sajdah. Hari Jumaat subuh surah As-Sajdah. Dia meninggal tuan-tuan. Dia meninggal. Satu surau kita tak dengar surah Sajdah lagi dah. Itu baru satu surah. Jadi usaha kita nak bagi ramaikan orang yang menghafaz Al-Quran. Dan kerja ni senang, susah. Sebab tu dalam hati kita kena fikir jadi orang yang berjiwa besar. Lalu orang yang berjiwa besar ini orang yang bijak. Ni Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Azan dah. Tuan-tuan, jam rasa Allah. Yalah. Dekat pukul 10 di situ jam tu. Ni waktu Morocco. Jangan rosak, minta maaf tuan-tuan. Saya ingat akan ada alam kan, minta maaf tuan-tuan. Maknanya kan, mukadimahnya itulah yang Nabi ambil satu hadis daripada Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, yang jiwanya besar, ada orang yang selalu memuliakan dirinya dan beramal demi kepentingan hidup sesudah mati. Dipikir jauh kan, dipikir jauh. Jadi itu mukadimah untuk malam ini. InsyaAllah pada perjumpaan akan datang kita akan pergi ke bahagian pertama, muka surat 3 daripada kitab Di Sebalik Tabir Kematian yang ditulis oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali dengan tajuk Kematian dan Dorongan untuk Selalu Mengingatinya, muka surat 3 insyaAllah. Nanti saya snap gambar ni, tuan-tuan mintalah belilah kitab ni insyaAllah supaya akan datang kita berkitab lah berkitab. Kitab ni sangat penting tuan-tuan, sangat penting maknanya sebagai sebahagian daripada disiplin ilmu tasawuf untuk mengajar hati kita supaya ingat pada kematian. Saya minta maaf terkasar bahasa, terambil masa tuan-tuan yang sangat berharga insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kau lapangkan kuburnya, engkau terangkan kuburnya, engkau luaskan kuburnya, engkau angkat akan azab kuburnya. Jadikan kami pada malam ini ya Allah di kalangan anak-anak yang membahagiakan kedua orang ibu bapa yang duduk ya Allah sekarang ini di alam barzah ataupun yang masih hidup. Ampunkan dosa-dosa mereka, ampunkan dosa suami kami yang menanggung dosa kami sejak kami diijab kabulkan. Ampunkan dosa isteri kami ya Allah yang banyak berkorban bersama kami mendirikan sebuah keluarga yang taat kepadamu. Ampunkan dosa anak-anak kami, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami, zuriat keturunan kami, anak-anak yang soleh dan solehah, beriman, bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran, menjadi pejuang-pejuang Al-Quran, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami, yang boleh membisik ke telinga kami,
kalimah la ilaha illallah ketika kami sedang sakratul maut, ketika kami sedang nazak. Ya Allah, anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tum alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.